Dalam video ni, kita akan belajar tentang mikroorganisma dan kesannya ke atas hidupan. Kita akan mulakan selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Channel yang memberi tips kepada anda, terutamanya dalam subjek sains, matematik serta motivasi diri. Jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Okey, kita akan masuk ke sinambungan daripada sebelum ni 1.1. So hari ini kita masuk 1.2, mensistisiskan idea tentang faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma? Okey, kita tengok. Yang pertama, nutrien. Nutrien seperti kanji, asid amino, lemak dan glukosa memberikan tenaga untuk pertumbuhan. So, mikroorganisma juga dia sama macam kita, dia perlukan makanan untuk kelangsungan hidup dia. Okay, kita tengok yang kedua. Sesetengah mikroorganisma dia perlukan cahaya. Cahaya untuk bakteria membiak aktif di tempat gelap. Alga memerlukan cahaya. Ini contoh, alga memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Yang mana buat makanan sendiri. Sinar UV boleh membunuh bakteria ni. Okey. Okay, kita tengok yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi aktiviti bakteria yang ketiga ialah suhu. Membiak dengan aktif pada suhu 20 hingga 45 darjah Celsius. Suhu yang tinggi boleh membunuh mikroorganisma. So kat sini mikroorganisma ataupun bakteria dia suka suhu kalau 20 hingga 45 suhu badan kita. Suhu badan manusia lebih kurang 37.5 termasuk dalam suhu yang mana mikroorganisma suka untuk membiak. Okey, seterusnya nilai pH. Okey, so pH kita ada daripada 0 sampai 14. So kita tengok adakah bakteria ataupun mikroorganisma suka asid ataupun alkali ataupun neutral. Kita tengok. So mikroorganisma contohnya bakteria membiak aktif pada pH 7. Maksudnya bakteria suka pada keadaan neutral. pH terlalu tinggi atau terlalu rendah boleh membunuh mikroorganisma. Okey. So lepas ni kita akan tengok kalau pH 1 contoh, kalau pH 10, 11, apa yang berlaku kepada bakteria ataupun mikroorganisma. Okey, seterusnya yang terakhir adalah kelembapan. Bakteria tinggal di tempat lembap dengan kelembapan udara antara 25 hingga 40%. Keadaan kering boleh membunuh mikroorganisma. Terdapat bakteria yang menghasilkan spora dalam keadaan kering. So, majoriti kebanyakan daripada bakteria dia suka tempat yang gelap dan lembap. Untuk senang dia membiak. Okey, so calon-calon SPM dia kena ingat ada 5 faktor yang mempengaruhi aktiviti mikroorganisma. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama nutrien, yang kedua cahaya, yang ketiga suhu, okey, yang keempat nilai pH, yang kelima kelembapan. So calon SPM kena hafal 5 faktor yang mempengaruhi aktiviti bakteria. Okey, so kalau di sekolah calon SPM boleh jalankan uji kaji bersama cikgu, cikgu sains.
Ikutlah antara 5 tu, kita contoh kat sini, eksperimen untuk mengkaji kesan pH. Okey, kita tengok. Hipotesis. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi pH. Okey. So, 5 faktor tadi dimasukkan dalam pemboleh ubah dimanipulasikan. So, untuk eksperimen ni, kita masukkan pH, bergerak balas, pertumbuhan mikroorganisma, pemboleh ubah tetap ataupun malar. So, selain daripada, kalau kat sini kita guna pH, so ada 4 lagi kita boleh masukkan suhu ataupun kelembapan, jumlah nutrien ataupun keamatan cahaya. So, yang ni yang tetap. Okey, bahan-bahan kita boleh gunakan agar-agar nutrien, asid hidroklorik, natrium hidroksida, air suling dan bakteria culture. Radas, tabung uji, kertas berlabel, penitis, silinder penyukat, rod tabung uji, road culture. Dapat, okey. So, kalau calon-calon SPM buat, so inilah data yang kita akan dapat. Okey, so boleh label tabung uji A, B dan C. A asid, B alkali, C neutral. So, keadaan nutrien di awal eksperimen, kita guna agar-agar nutrien tadi. So, bersih, semua bersih. So, selepas 3 hari, apa yang jadi? Tabung uji A still bersih, B kekal bersih dan C dia menjadi keruh. So, kat sini kita boleh buat rumusan ataupun kesimpulan. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi pH. So, hipotesis diterima. Okey, ini salah satu contoh calon SPM kena ingat rangka eksperimen ni. Okey, kadang-kadang SPM keluar soalan untuk bahagian C untuk hipotesis untuk eksperimen. So, calon SPM kena ingat daripada awal hipotesis sampailah kita mendapat data dan kesimpulan. Okay, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So, yang inilah gambaran dia, radas. Calon SPM juga kalau boleh hafal dan ingat radas dan boleh lukis. Kemahiran melukis di mana tak A. Okay, dia masukkan asid, B masukkan natrium hidroksida dan C masukkan 5 titis air suling. So, asid, alkali, C neutral. Okay, so yang ni prosedur dia. 3 tabung uji di label A, B, C dan diisi dengan kandungan berlabel seperti di atas. Beberapa kultur bakteria dimasukkan ke dalam setiap tabung uji menggunakan rod kaca bersteril dan setiap tabung uji ditutup dengan segera. Setiap perubahan pada agar nutrien dalam setiap tabung uji diperhatikan dan direkodkan. Dan yang keempat, tabung uji disimpan dalam almari dan sebarang perubahan pada setiap kandungan tabung uji diperhatikan dan direkodkan selepas 3 hari. Ini contoh eksperimen kesan air ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Hari ke-5, hari ke-7, hari ke-9, hari ke-10. So, kita boleh perhatikan dekat roti. Okay, muka roti mula terbentuk. Lama-kelamaan menjadi roti, menjadi hitam. Satu tumpuk hitam, makin lama makin hitam. Hari ke-16, hari ke-17, hari ke-19. So, roti yang atas ni direnjis air. Bila lembab, inilah keadaan dia.
hari ke-25. Hari ke-26. Okey, sebulan. Kita dapat perhatikan dua roti di atas ni mengandungi muka roti bulat. Okey, setakat itu saja untuk video kali ini. Okey, jika anda suka video cikgu tadi, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video daripada cikgu selepas ini. Assalamualaikum.